berdasarkan kepada edaran yang saya bagi. Ayat yang kita akan baca ini, yang 40 dan 41 ini, dia mempersoalkan balik sikap dan tindakan orang Quraisy yang berdasarkan pada ayat yang 38 dan 39 yang sebelum, iaitu mereka yang 38 yang sebelumnya mereka pertikaikan Al-Quran, sikap mempertikaikan Al-Quran yang dibawa, yang disampaikan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Kita dah baca hari itu, iaitu mana mungkin seorang yang sama dengan mereka, yang ummi, yang tak ada pendidikan, tiba-tiba boleh melafazkan satu ayat, satu kalimah yang walaupun dia cuba nak ikut tak dapat, maka akhirnya dia menuduh bahawa itu bukan daripada Nabi, yang ayat yang berikut, yang belum ini. Akhirnya mereka tentang, kata ini mungkin sihir ataupun ada unsur lain menyebabkan dia sebut itu. Walaupun dia cabar oleh Nabi, fa'tu bi suratin min mislih. Kalau tak percaya, wah itu aku punya, try bawa satu surah yang sama dengan dia. Mereka gagal, akhirnya mereka tidak ada lain, mereka melakukan penentangan yang hampir 40 tahun. 40 tahun mereka tidak menerima. Itu yang 38. 39, apa nama ni, manusia suka bohong dengan perkara yang dia tidak tahu dengan jelas, persepsi saja, agak-agak saja. Dan yang akhir ayat 39, akibat perbuatan zalim, akhirnya manusia akan musnah. Fir'aun ditelan oleh dasar laut merah. Qarun hartanya ditelan di bumi. Haman walaupun hebat dan kuat, akhirnya dia binasa juga. Jadi insya-Allah kita sambung ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Ini mudah untuk kita pada kali ini untuk memahaminya. Dia hanya dua keadaan. Di antara mereka, wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Ada di antara manusia yang beriman dengan Al-Quran dan ada manusia yang tidak beriman dengan Al-Quran, dan Tuhan kamu memang lebih mengetahui. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Siapa sebenarnya yang membuat kacau dan membuat kerosakan. Ini tabiat biasa sejak zaman Nabi sampai sekarang. Ada dua kumpulan, dua keadaan. Ada yang terus beriman dengan Al-Quran, beriman dan beramal dan yakin. Ada yang beriman separuh, yakin separuh. Ada yang menolak. Dan Allah kata Allah akan mengetahui siapa sebenarnya yang membuat kacau dan membuat kerosakan. Itu bab satu ini amat mudah untuk kita memahami. Dia hanya memberitahu bahawa ekoran daripada penentangan itu, maka wujudlah dua golongan, yang beriman dan yang menentang. Dari zaman Nabi sampai sekarang. Malahan beberapa tahun yang dulu kita pernah dengar timbulnya seorang manusia yang dia berkata the satanic basis, dia karang Quran, seorang manusia daripada dekat Britain sana. Saya tak heran, Allah dah bagi tahu dah. Walaupun Allah kata aku tahu siapa yang sebenarnya buat kacau dan yang rosakkan. Jadi bab 1 ringan untuk kita nak faham. Bab 22 wa in kazzabu faqul li amali walakum amalukum antum bari'u mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Kalau manusia membohongi kamu lagi, Allah bagi tahu, wa in kazzabuka, wahai Muhammad, maka katakanlah begini, li amali walakum amalukum. Untuk saya kerja saya dan untuk tuan-tuan kerja tuan-tuan.
Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malu. Kamu tidak terlibat dengan kerja saya dan saya tidak terlibat dengan kerja kamu. Ini jawapan teknik Allah bagi kepada junjungan ustaz kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan karinah itu. Ini lebih mirip kepada uslub dakwah. Uslub dakwah. Ayat ini yang 41 ini dia lebih menekankan kepada tata cara, ciri dakwah. Kan dakwah dia ada cara lisan, cara amal dan secara tulisan. Yang kita buat sekarang dakwah artinya menyeru, menyampai, berkongsi. Berbagai-bagai bentuk pentas. Sekarang ni dalam pentas taklim, pentas kuliah, tazkirah. Penyampaiannya dalam bentuk lisan. Kalau dalam sekarang ni saya buat dua saluran lah, lisan dan tulisan. Bercakap dan juga dalam bentuk layan. Itu teknik. Jadi oleh itu walaupun ni dalam ayat ini dia kata bila sampai tahap mengikut Imam Al-Ghazali yang kita baca yang minggu dulu yang selingan tu, memberi nasihat mudah, menyampaikan mudah, mengemukakan mudah, menceritakan mudah. Yang beratnya ialah nak mengamal apa yang dicerita, apa yang disampaikan, apa yang diberitakan. Cakap mudah, nasihat mudah. Yang beratnya ialah nak mengamalkannya apa yang disampaikan. Yang ingat dalam pertemuan lepas saya dah sebut konsep yang paling mudah, kisah atau cara penyampaian khutbah seminggu sekali di masjid, sebulan 4 kali. Contoh ni, sebulan 4 kali. Satu tag khutbah, orang yang mengarang, yang baca ni dia tak karang, dia ambil orang hantar kat dia. Orang yang mengarang mungkin 3 jam ataupun 2 hari. Tengok kecakapan dia lah. Mungkin banyak berapa banyak kitab dia rujuk nak karang siap satu tag khutbah, tajuk sekian-sekian, hantar ke seluruh pelosok negeri. Kalau yang hebat tu baca sendiri lah. Kesannya saya tak baca tu, saya buat sendiri. Akibatnya terpelanting ke ternak camp 6 tahun. Ambil orang pergi yang tak baca, hantar sendiri. Kena rampas. Okey. Jadi tak apa yang tu. Yang karang 3 hari, hantar mai turun ke bawah masjid dan surau, baca 10 minit. Depannya ada 200 orang audi, dia punya sasaran dia. 10 minit itu yang dihasil oleh 3 hari. Tentulah banyak benda-benda dia. Bermula daripada ittaqullaha haqqa tuqatih, usikum wa iyaya. Cuba tengok, usikum macam sekarang ni, usikum, aku beri nasihat kepada kamu, wa iyaya, dan juga pada diri aku. Maknanya orang itu dia hanya menyampai. Maknanya apa yang dia sampai itu balik juga kat dia juga. Betul tak, aku usikum, kamu bukan aku nasihatkan, aku ceritakan, aku nasihatkan, aku wasiatkan, aku ceritakan, wa iyaya, juga diri aku. Beritahu Allah, contoh dia. Okey, lepas itu 10 minit. Berapa poin dia? Tajuk yang dibentangkan. Sebulan 4 kali. 4 kali 4 tajuk. 4 tajuk, berapa bahan kitab yang kita dapat hasil daripada baca khutbah. Contoh. Okey, kalau sebulan 4 kali 4 tajuk, tahun berapa kali? 40 tahun berapa kali? Di mana perginya titisan ilmu itu? Itu je. Itu yang dikatakan konsep dakwah berbagai-bagai cara. Tapi soalan sekarang ni nak mengamalkannya itu. Turun, titis, masuk. Maulidur Rasul 40 kali. 40 tajuk. 40 tajuk, banyak benda yang digempur tentang personality, sahsiah Nabi. Junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau 40 tahun pimpinan dari atas sampai ke bawah mengikut ruh yang disampaikan, saya rasa itu dia contoh dia. Okey. Dialog. Antaranya dialog. Dialog maknanya saling mengemukakan hujah. Dalam kes ini ini teknik cara berdakwah. Cara berdakwah. Saya ingat lagi salah seorang pimpinan
kita yang sekarang dah jadi almarhum di sebuah dewan di UC Melaya. Lepas masa dialog itu, seorang pelajar tak tahu dari mana bangun, "Ustaz, saya nampak perjuangan ini lebih saya nampak dan orang kata." Dua ayat dia guna. Ini teknik. Saya nampak dan orang kata perjuangan ini lebih kepada militer. Kita kata macam mana dia nak jawab ni? Kan dia almarhum. Macam mana dia nak jawab? Kita tak habislah menyandang orang tua nak jawab. Dia bangun relax. Dia bangun, kami, parti kami, tugas kami, perjuangan kami bukan niat untuk nak membutakan orang dan bukan niat untuk nak membisukan orang. Mereka nampak mata dia. Kami bukan niat berjuang bukan untuk butakan mata orang. Berjuang bukan untuk nak membisukan mulut orang. Wallahu a'lam. Jadi orang fikir balik kepada dia, orang nampak kami bukan nak boleh padam mata orang. Orang tengok, orang nak kata perjuangan ini pergi kepada militer. Kami tak boleh bisukan orang. Seorang lagi ketika di London, dia minta 10 minit untuk nak berdialog, nak sampai di universiti yang majoritinya ialah Kristian. Pihak universiti bagi 10 minit bercakap mengenai kehebatan kesyumulan Islam. Ini teknik hujah. Ringkasnya, seorang pemuda bangun, "Wahai saudara yang bercakap, aku nampak faham apa yang awak cakap tentang kehebatan kesempurnaan Islam dan kau menjadi orang yang hebat. Aku nak tanya satu je, di mana cantiknya Islam?" Kalau kita fikir balik nak jawab macam mana tu, berapa jam nak jawab tu. Dia, "Terima kasih." Dia tanya balik, "Wahai saudara, adakah saudara yang seorang pemuda?" "Ya, memang saya pemuda." Cara, adakah bila seorang muda menjadi kelaziman dia suka cinta kepada satu orang perempuan? Of course. Dia memangnya memang betul. Okey, awak ada cahaya mati, ada cinta pada satu orang. Okey, sekarang ni sebelum saya jawab yang di mana hebatnya Islam, kamu tolong jawab kat saya sekarang ni. Di mana tempatnya awak cinta kepada perempuan itu? Dia rambut sampai kaki, kat mana? Itu the whole body. Oleh itu, dia tak boleh habaq. Juzuk mana? Cinta. Nak tahu di mana hebatnya Islam? Awak masuk Islam. Awak tahu cara dia. Seorang lagi, anak murid Imam Al-Ghazali, orang cabar dia untuk nak dakwah tentang kekuasaan Tuhan. Tiba-tiba orang cabar Imam Ghazali, tapi anak murid dia minta, "Biar saya pergi buat pentas, nak lawan dengan satu orang tokoh." Sampai ke tempat pertarungan, tempat perbahasan, tempat dialog. Kita mana pencabarku, mana dia Tuan Guru Chong Cek. Saya, awak siapa? Aku tak kenal. Aku nak guru awak bukan awak. Tak apa, cuba dulu. Habis dia seru, "Wahai sahabat yang nak dapat ni, Cek, sebelum mulakan perbahasan, boleh tak awak turun daripada tempat duduk tu, turun ke bawah. Aku nak naik sekejap." Tak ada, no problem, boleh. Dia pun turun. Okey, jemput. Sila naik. Dia pun naik pula. Naik dia duduk, dia pegang mic. "Wahai hadirin sekalian, nak tahu apa yang kuasa Allah yang telah berlaku sebentar tadi? Yang bertepatan dengan tajuk kita ialah dia menurunkan orang yang tak betul, menaikkan orang yang betul. Sekarang ni dia menurunkan orang yang kuasa, dia menaikkan orang yang tak berkuasa untuk ambil tempat tu. Mana dia kuasa saja nak naik, mana boleh naik. Itulah dia pergerakan. Dia turunkan orang yang tak betul, yang dia naikkan orang yang betul. Tak ada apa-apa, dia guna main kaedah je. Jadi itu mungkin tuan-tuan agak tak apa dia ustaz ni. Tak apa, nanti kita nampak kemudian. Okey, cakap bergantung kepada tempat dan orang. Okey ni, lakum dinukum waliyadin. Bercakap bergantung kepada tempat dan orang. Kaedah dia. Bukan boleh sama.
di masjid lain, dekat gerai lain. Kaedah benda yang sama tapi cara pengolahan dia. Pergi ke berkabung orang sendiri nak cerita beragama lain, universiti lain. Bukan nak bezakan orang, maknanya dia panggil level thinking. Itu dah letak pada kaedah orang yang bercakap dia mengenal pasti dia punya sasaran tu. Baik. Jadi tidak heranlah ada orang yang dah tahu pun cerita tentang azab dan neraka, tapi dia tidak menerimanya. Maka akhirnya Nabi kata, kamu dengan kamu, li amali walakum amalukum, antum bari'un mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malu. Dia tuan-tuan kata mungkin nampak agak dia kabur, kita tengok dia punya diri dia. Mana dia? Bila dah dalam hujah berlaku orang tak apa ni kekeliruan, contohnya kita kata macam dari segi pendedahan yang begitu lama, tapi sampai hari ini kita letak tentang persoalan Islam memerintah atau Islam diperintah, letakkan dia punya tu, bukakan hujah. Negara kebajikan ataupun negara macam mana, itu pun tak dapat selesai. Islam memerintah atau Islam diperintah, letakkan itu, buat hujah. Akhirnya ayat dulu kita katakan, kalaulah yang kita bincang itu, kalaulah Islam duduklah mati, diri selamat, anak selamat, keturunan selamat, bangsa selamat, tanah air selamat. Okey, yang kita bincang pada ni konsep tun kahul atau li arba'in hari itu. Maknanya kalau dalam nak menentukan perhujahan itu, kita beri peluang hujah. Macam kes Quran hari itu, dia kata ini mesti awak, bukan awak punya, awak catah punya, awak sihir punya. Dia tak apa. Kalau dah bukan aku, bukan daripada aku, hanya menyampaikan, kita tak percaya, kau sama dengan aku satu bangsa, tolong karang ayat lain yang sama dengan tu. Tak boleh, jalan lain tak ada, perang. Tu aja. Lawan. Baik. Itu 41 dan ayat 40 dah 41. Ini tak banyak dia punya ni, cuma dia nak bagi tahu kaedah lebih mirip pada kaedah teknik untuk orang yang menyampaikan dakwah. Okey, yang kedua. 42. 42, yang ni berat sikit. Wa minhum man yastami'una ilaik. Apa anta tusmi'us summa walau kanu la yaqilun. Ada di tengah orang itu cuma menumpang dengar apa yang kamu ajar, sedangkan dia tidak pakai. Dia adalah lanjutan ayat yang pertama tadi lah, 41 ke 42. Apaan tatusmi'us summa? Adakah kamu fikir kamu boleh memperdengarkan orang pekak? Ini kasar sikit lah. Walau kanu la yaqilun. Sekalipun orang ini tidak berakal. Cuba tengok ayat 42. Allah tempelak. Wa minhum, dia beritahu, dia nak redakan jiwa dan hati Nabi. Sebab orang masih lagi hak atas tadi ni, la yastami'un. No, yang atas tadi, wa in kazabu, depa mendustakan dia, tak terima dia. Akhirnya nak menterangkan keadaan, Allah bagi tahu, wa minhum man yastami'una ilaik. Ada setengah orang itu cuma menumpang dengar apa yang kamu ajar, sedangkan dia tak pakai. Di sini cuba tengok, ada yang mendengar, mengaji, terima ajaran, dengar kuliah, dengar khutbah, dengar ceramah Maulid Rasul, dengar forum Islam, dengar forum perdana, semua jenis unsur dakwah tadi yang kita sebut tadi, dengar musabaqah Quran, setahun berapa ayat didendangkan,
kebangsaan yang beberapa ayat